Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Ihya Ulumuddin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, juga di antara sifat-sifat ulama akhirat itu adalah ia selalu merasa sedih, merasa hancur hati, dan sentiasa menundukkan kepala dan sentiasa berdiam diri. Ini adalah disebabkan kesan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ulama akhirat ini adalah ulama yang takut kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah adalah di kalangan ulama. Maka disebut perkataan ulama dan perkataan takut. Innama yakhshallah, hanya saja yang takut akan Allah itu adalah ulama. Maka ulama akhirat ini adalah ulama yang takut kepada Allah. Maka kelihatan dia takut itu sentiasa merasa sedih, bahkan tidak banyak ketawa. Faliyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ketawanya sedikit, menangisnya banyak. Bahkan sentiasa menunduk kepala dan banyak berdiam diri. Tidaklah dia bercakap kecuali perkara yang baik-baik. Maka Nabi SAW bersabda, la tujallisu inda kulli alimin hatta yad'ukum minal khamsin ila khamsin. Maka janganlah kamu duduk dalam satu majlis di sisi ulama. Maknanya kalau duduk dalam majlis di sisi ulama ini, kamu kena mendapat 5 daripada 5. Apa dia? Maknanya bila duduk dalam majlis ulama, bahkan ulama akan membawa 5 ini kepada 5. Yang pertama, membawa ia minasyakki ilal yakin, daripada syak kepada yakin. Jadi sifat ulama akhirat ini apabila kita belajar dengannya, maka membawa kita yakin kepada Allah. Bukan membawa kita jadi ragu-ragu, jadi syak, dan bukan membawa kepada hati kita jadi keliru. Maka ulama akhirat bukan ulama yang mengelirukan orang. Bahkan bila belajar dengan ulama akhirat, kita bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sifat apabila kita belajar dengan ulama akhirat, dan itulah yang dibawa oleh ulama akhirat. Yang kedua, minat takabburi ila tawadhu'i, daripada sifat sombong kepada sifat rendah diri. Maka ulama akhirat tidak mengajar orang bersifat sombong. Dan juga sifat ulama akhirat, dia bukan orang yang bersifat sombong. Bersifat sombong para ulama adalah merasa ilmunya mengatasi ilmu orang lain, merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Ini sombong. Ataupun dia merendah-rendahkan orang lain. Apalah ustaz ini, apalah orang ini, apalah, maka ia merendah-rendah. Itu bukan sifat ulama akhirat. Kerana ulama akhirat ini minat takabbur ila tawadhu, daripada sifat sombong kepada sifat merendah diri. Maka sifat ulama akhirat ini sentiasa keadaan merendah diri dan juga memuliakan orang lain. Satu ketika masa Ustaz belajar di pondok dahulu, Ustaz belajar dengan Tuan Guru yang bernama Tuan Guru Haji Abdullah. Beliau sekarang ni sakit katanya, Tuan Guru Haji Abdullah. Dan ketika mana hari Jumaat cuti, kita minta izin dengan Tuan Guru untuk belajar. Maka kita pun keluarlah daripada pondok waktu pagi untuk belajar, berjumpa dengan satu orang Tuan Guru. Tuan Guru itu lupa dah nama, kalau tak silap Tuan Guru Haji Muhammad gitu. Beliau ini alim. Maka selalu kita pergi hari cuti,
Akhir sekali dia orang maka tuan guru itu tanya, daripada mana ini? Kita pun bagi tahulah daripada tempat sekian-sekian. Belajar dengan siapa? Belajar dengan Tuan Guru Haji Abdullah, kita kata. Oh, bila sebut nama Tuan Guru Haji Abdullah, lalu beliau pun berkata, itu orang yang alim, dia soleh, ilmunya banyak. Untunglah kamu belajar dengan dia, katanya. Sampaikan salam kepada Tuan Gurunya. Yang ni kita pun, yang ni sampai salam kepada Tuan Guru Haji Abdullah. Maka dia bahawa sampaikan salam kepada Tuan Guru Haji Abdullah. Sampai masa kuliah kita bagi tahu pada Tuan Guru Haji Abdullah. Dia Ustaz Muhammad itu kirim salam. Kenyataannya hampir sama saja. Oh itu orang alim. Belajar dengan dia untung. Maknanya apa? Maknanya bila kita sebut saja Tuan Guru ini belajar dengan Tuan Guru ini, maka dia kata Tuan Guru ini alim, bagus belajar dengan dia. Bila kita beritahu pula saya belajar dengan Tuan Guru ini, maka dia pun kata Tuan Guru sana itu alim. Dia tidak merendah-rendahkan. Maka di antara sifat ulama ini, dia tidak merendahkan orang lain. Mungkin ulama mungkin di sana ada kesalahan. Maka dia hanya menegur pada kesalahan, tetapi dengan membawa akhlak yang baik. Bukan dengan cara mencerca, bukan cara dengan menghina, tidak. Maka dia hanya mendatangkan dalil-dalil, hujah-hujah dengan baik, tanpa memandang rendah kepada ulama yang lain ataupun orang alim yang lain. Maka bila belajar dengan ulama ini, mesti ada dapat yang kedua. Apa dia? Daripada sifat sombong kepada tawadhu. Ini bagus maknanya. Yang ketiga, minal adawati ila nasihati. Daripada sifat pemusuhan kepada sifat yang berbaik-baik. Bukan kita belajar dengan orang alim, akhir sekali kita jadi bergaduh dengan orang. Itu bukan sifat ulama akhirat. Sifat ulama akhirat, kalau yang bergaduh pun berbaik-baik. Walaupun yang bergaduh. Maka sifat ulama akhirat ini dia tidak akan membawa orang kepada pemusuhan. Bahkan sentiasa membawa orang kepada kebaikan, membawa orang kepada perdamaian. Tidak ada pemusuhan. Tidak ada pemusuhan. Jangan sampai kita ini jadi bila kita belajar ilmu akhirnya bawa bermusuh dengan orang. Mana manfaat ilmu? Tidak ada manfaat ilmu kalau kita ini bermusuhan. Maka kita belajar ilmu ini tujuan kita adalah untuk mencari kesalahan orang. Itu tidak boleh. Ilmu bukan tujuan untuk mencari kesalahan orang. Ilmu ini adalah tujuan kita untuk mencari keredaan Allah. Ilmu ini kita belajar adalah untuk menjadi kita orang yang bersifat kehambaan kepada Allah. Itu tujuan ilmu. Bukan membawa kepada pemusuhan. Sebab itu awal-awal lagi dalam kita baca kitab Ihya Ulumuddin ini, awal tayang kitab ini, dia terang-terang bagi tahu, jangan kamu suka berdebat. Jangan kamu suka berbalah berdasarkan pada ilmu. Sibukkan dengan beramal dengan ilmu daripada kita menyibukkan diri dengan berbahas tentang ilmu. Berbahas tentang ilmu dalam-dalam panjang-panjang tapi meninggalkan amal, rugi. Yang diperlukan pada ilmu itu adalah amal. Maka dikatakan bahawa sifatnya orang ulama akhirat ini sentiasa takut. Bagaimana kita tahu dia sentiasa takut? Maka boleh melihat keadaan dia lebih banyak bersedih daripada bergembira. Lebih banyak menangis daripada ketawa. Bahkan sentiasa merasa cemas, bahkan sentiasa menundukkan kepala. Itu adalah kesan kerana takutnya kepada Allah Ta'ala dan nampak pada keadaan dia. Dan juga pada pakaiannya dan juga pada perjalanannya. Maknanya maka memakai pakaian itu dengan arti kata yakni memakai pakaian yang menutup aurat, yang menjaga
menjaga maknanya syariat, yang menjaga syariat. Maka kita orang yang belajar agama ini pakaian afdal jubah sebenarnya. Orang yang belajar agama ni pakaian dia. Kalau sudah belajar agama, sepatutnya biar ada beza dengan orang belajar dengan tidak belajar. Orang yang belajar di pondok ini sepatutnya sudah keluar itu yang keluarnya kopiah bukan topi. Patutnya kita duduk di pondok ni habis belajar pondok dulu kopiah, sekarang bertopi pula. Maknanya orang yang sudah berceramah di masjid tidak afdal lagi pakai topi sebenarnya. Haram ke? Tidak haram. Kita tidak kata haram. Kita tidak. Salah ke? Kita tak kata salah. Kita kata afdal. Afdal maknanya. Jadi pakaian pun sudah membezakan sepatutnya. Pakai baju Melayu ke dan seumpamanya. Tapi jangan tidak ada beza. Tidak ada beza. Jadi oleh kerana pelajar-pelajar ada, jadi ustaz pesan ini. Kita ada cara kita. Cara kita jangan sampai tidak ada beza kita dengan yang luar, dengan orang luar sana. Kita sudah belajar agama, maknanya tunjuk pakaian yang baik. Ada orang tanya ustaz, saya tengok ustaz istiqamah pakai jubah. Saya ni jual jubah, dia jual jubah. Tapi tak istiqamah. Dia tanya, senang je jawapan dia. Ustaz boleh istiqamah sebab apa? Sebab tak ada baju lain jubah. Tu yang jadi istiqamah tu. Kalau ada mungkin dia istiqamah juga. Maka nak bagi tahu, pakaian pun melambangkan keagamaan, menggambarkan peribadi. Maka tidak wajar ulama, kalau ulama-ulama akhirat, pakaian dia pakaian ulama akhirat. Dari segi pakaian dia pun tidak menunjukkan kepada maknanya melambangkan pakaian orang biasa. Sebab tu Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau ini pergi mana-mana pakai pakaian jubah yang elok-elok, minyak wangi yang mahal-mahal. Maknanya bukan kerana sombong, tidak, bukan kerana tidak zuhud, tidak, tetapi ia menyatakan bahawa kerana memuliakan ilmu dan memuliakan agama. Maka demikian juga, maka tidak sewajarnya ulama-ulama ini tidak menjaga pakaian. Tidak menjaga pakaian. Maka ada orang berpendapat ini pandangan orang saja. Kita menghormati pandangan. Lalu dia kata, ustaz, saya ni dah pakai kopiah ni sebab saya nak dakwah anak muda. Oh gitu. Nanti anak muda bawa motor, demo pun bawa motor. Anak muda congek, demo pun congek. Dakwah. Maka anak muda ni dia naik motor macam Superman. Dia pun Superman juga. Tak apa, dakwah. Oh gitu. Maka jaga kita kena ada titik kita. Maka disebut dalam ini, ulama akhirat itu boleh nampak pada pakaian, pada keadaan, pada pakaian. Yang tadi keadaan bersedih, tidak banyak ketawa, tidak banyak bergurau, dan begitu juga pakaian, dan menjaga pakaian. Bukan pakaian dia saja, bahkan pakaian ahli keluarganya. Ahli keluarganya, maknanya kalau orang biasa lainlah, tetapi bila ulama-ulama akhirat, bahkan kena lihat pada ulama akhirat itu, tanda ulama akhirat itu pada pakaiannya, pada pakaian ahli keluarganya. Ahli keluarganya, maka ahli keluarganya menutup aurat yang sempurna sebagai contoh. Dan juga yang ketiga, pada gerak dan diamnya. Begitulah gerak dan diam, begitulah perjalanannya. Sebab itu ulama-ulama akhirat ini, kalau dia diam itu, dia tafakur. Dia memikirkan. Diam ia bukan diam sahaja. Gerak dia pun bukan gerak sahaja. Gerak dia dalam berzikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang sentiasa berzikir ketika berjalan, duduk, baring, zikir sama. Ini tanda-tanda orang yang ada kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan juga berbicara. Tengok juga dia berbicara. Berbicara dengan percakapan yang lembut, bahkan dengan hikmah, dengan bijaksana. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kamu kepada Tuhan kamu dengan hikmah, ada bijaksana.
Hikmah di sini bijaksana dalam berdakwah, dan juga wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Dan kita ini kalau nak berdakwah, afdal dengan cara yang lemah lembut, lebih afdal dengan cara yang keras. Boleh juga berdakwah dengan keras mengikut keadaan. Ada orang itu kadang-kadang dia tengok satu tempat, ini caranya keras. Sampai satu tempat, ini caranya lembut. Maka ikut keadaan. Namun yang afdal itu dengan cara yang lemah lembut. Lalu dikatakan lagi, tengok cara dia berbicara, cara dia tidak berbicara ataupun dia diam. Siapa saja yang memandang kepadanya, tengok ulama akhirat ini tidak sombong, dia melayani belaka orang lain. Bahkan dikatakan bahawa dia tengok saja siapa saja yang ia memandang kepadanya, dan pandangan itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa pandangan ataupun kita memandang kepada orang-orang yang ulama akhirat ini, orang yang saleh, mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga disebut di dalam kitab Minhajul Abidin, ada di dalam syarahnya Sirajul Talibin, menyatakan bahawa kata Imam Al-Ghazali, memandang wajah orang yang saleh ini, yakni ulama akhirat itu, lebih aku sukai daripada sembahyang sunat. Jadi dikatakan bahawa ulama akhirat ini sifat-sifatnya antaranya apabila dia bercakap menambahkan ilmu. Bila bercakap menambahkan ilmu agama. Berjumpa dengan ulama akhirat, dia tidak bercakap sia-sia. Dia tidak bercakap. Ulama akhirat ini tak bercakap dah, bab bola-bola dah cakap dah. Maknanya tak bercakap. Dia hanya bercakap bab akhirat sahaja. Maka bila bercakap menambahkan ilmu. Bila sahaja berdampingan dengannya, berubah akhlak menjadi akhlak yang baik. Sebab itu kalau jumpa ulama akhirat, akhlak jadi berubah jadi baik. Dan yang ketiga, apabila melihat kepadanya ataupun melihat dia beribadah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat ulama akhirat. Maka duduk dengan ulama akhirat mengingatkan kepada akhirat. Duduk kepada ulama dunia mengingatkan kepada dunia. Maka dikatakan bahawa apabila saja kita belajar, maka kita kena ada belajar, carilah duduk bersama dengan ulama akhirat. Dan bila duduk dengan ulama akhirat, mesti kena ada adab. Sudah diberitahu oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tersenyum gembira dalam kuliah pun dikira tidak ada adab dalam belajar. Maknanya memandang kiri kanan pun tidak ada adab dalam belajar. Ini kalau duduk dengan ulama akhirat, kena jaga. Jaga-jaga. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja kita duduk dengan ulama akhirat, jaga hati pula. Kerana ulama akhirat ini, hati mereka itu dekat dengan Allah. Jaga-jaga sesiapa yang memandang buruk dengan ulama-ulama akhirat, maka hidupnya akan binasa. Seperti siapa ulama akhirat yang diakui seperti Imam Al-Ghazali. Kita tidak sempat dengan Imam Al-Ghazali. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Itu semua ulama-ulama akhirat. Walaupun kita tidak sempat duduk bersama dengan ulama akhirat, namun kita boleh mengambil ilmu-ilmu mereka. Dan sekarang ini ada tak ulama akhirat? Ada ulama akhirat. Carilah ulama-ulama akhirat. Siapa yang dapat ulama akhirat, maka beruntunglah kita. Belajar dengannya, beruntung. Jadi belajar-belajar. Nanti kalau habis belajar, sambung ke Yaman. Moga-moga bertemu dengan ulama akhirat. Ulama akhirat ini membawa kita kepada kebahagiaan akhirat. Baik, lalu dikatakan bahawa dan dikatakan mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala, rupanya menunjuk kepada amal perbuatannya, wajahnya. Dikatakan wajah ulama akhirat ini wajah yang menenangkan. Melihat wajahnya menenangkan hati. Ini tanda ulama akhirat.
Tengok wajah dia pun menenangkan hati. Bahkan wajah mereka itu ada cahaya. Hanya kita tak nampak je cahaya. Ada cahaya pada wajah mereka. Kerana apa? Kerana padanya ada ilmu. Dan ilmu itu cahaya. Dan dikatakan bahawa rupanya menunjuk kepada amal perbuatannya. Terlihat rupanya itu tenang saja. Tengok wajahnya tenang saja. Ini tanda-tanda ulama akhirat. Oleh kerana itu, carilah ulama akhirat. Walaupun terpaksa meninggalkan kampung halaman, walaupun terpaksa keluar daripada daerah, walaupun terpaksa keluar daripada negeri, walaupun terpaksa merentas negara. Kalau dapat tahu ada ulama akhirat di sana, belajar, pergi sana. Macam yang berlaku kepada Syekh Abu Hasan Syazili. Dia pergi cari, pergi berjalan jauh, cari supaya nak jumpanya ulama akhirat. Akhirnya orang kata, mari pas sini jauh-jauh. Ulama yang kamu cari itu ada kampung kamu sendiri. Pusing balik dia pergi cari. Maka beruntunglah sesiapa yang dapat bertemu dengan ulama akhirat. Baik dia kata, kuda tunggang matanya ialah kaca matanya. Ulama akhirat dikenal dengan tanda-tanda yang ada padanya. Tentang ketenangan diri, kehinaan dan juga kerendahan. Maknanya dikatakan bahawa ulama akhirat ni ada tandanya. Antara tandanya tak dapat nafi ulama akhirat. Seorang yang menjadi ulama mesti ilmunya banyak. Ilmu yang memenuhi mana kehendak dia. Mestilah seorang ulama akhirat ini dia melepasi ilmu fardu ain. Bahkan menguasai ilmu fardu ain. Dalam waktu yang sama, ulama akhirat ini adalah ulama yang berjaya menahan nafsunya sehingga dia ini jauh daripada cintakan dunia. Maka dikatakan bahawa ada satu orang itu mempunyai ilmu yang banyak. Ada lebih kurang 70 peti kitab ada. Kita sudah cerita malam kemarin di masjid. Ada 70 peti kitab. Namun dikatakan bahawa orang ini ada 70 peti kitab. Kalau ditambah lagi 70 kali lagi, 70 lagi, ilmunya tetap tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat. Maka kecuali ilmu seseorang itu akan memberi manfaat, kecuali yang pertama apabila dia ini beramal dengan ilmu. Kalau tidak beramal dengan ilmu, maka ilmu tidak memberi manfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pokok tidak berbuah. Ada juga orang kata al-ilmu bila amalin kasayyaratin bila steering. Dia reka gua ni rahulah. Dia kata ilmu tanpa amal seperti kereta tak ada steering. Kata dia. Maka dikatakan bahawa ilmu itu tidak memberi manfaat kecuali amal. Maka tidak ada ulama akhirat kecuali mereka beramal. Kalau tidak beramal, tidak akan mencapai menjadi ulama akhirat. Maka yang pertama, ilmu diamalkan. Yang kedua, tidak tamak dengan dunia. Kerana kadang-kadang bila ada ilmu, dunia datang. Dunia datang bila ada ilmu. Masya Allah, tuan guru kita itu, salah seorang tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Najmuddin Al-Fatani. Bila beliau sebut sampai, beliau sebut tak ada orang nak bagi tanah. Kalau ada boleh kau buat nanam petang-petang, orang terus bagi tanah ke dia. Tak ada orang nak bagi kenderaan. Gurau saja, bukan kata dalam kuliah, cakap dengan keluarga dia je. Dia cakap sampai, Allah Ta'ala je bagi. Maka dunia ni kadang-kadang tunduk. Allah beri ilmu, Allah bagi pula harta benda. Namun ulama akhirat adalah ulama yang tidak tamak dengan harta benda dunia.
Maka baru manfaat ilmu. Kalaulah maknanya dia punya ilmu tadi masih lagi dia tamak kepada dunia, maka ilmu tadi juga dikatakan bahawa tidak membawa manfaat. Yang ketiga tidak memberi mudarat kepada orang lain. Kalau ada ilmu banyak, maka dicelanya orang ini, dihinanya orang ini, direndahkan orang ini, dipelekehkan orang ini, disenda-sendakan orang ini. Maka ilmu itu tidak memberi manfaat. Ingat belajar-belajar, nanti satu hari jadi ulama, insya-Allah. Satu hari jadi orang alim, insya-Allah. Tapi ingat, jangan jadi orang alim yang suka merendahkan orang lain. Jangan jadi orang alim yang memandang rendah pada orang lain. Dan jangan jadi orang alim yang suka berdebat, nak jatuhkan orang. Jangan. Jadilah orang alim yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan memberi mudarat kepada orang lain. Ada ulama yang mengatakan bahawa tidak ada pakaian yang dianugerahkan Tuhan kepada hamba-Nya yang lebih baik daripada khusyuk dan juga ketenangan batin. Libasut taqwa zalika khair. Pakaian yang sebenar adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Maka tidak ada pakaian yang dianugerahkan Allah yang paling baik adalah kekhusyukan dan juga ketenangan batin. Hati tenang, khusyuk. Hati tenang, khusyuk. Maka itulah pakaian yang Allah beri kepada para Nabi. Para Nabi tenang sahaja walau ujiannya berat. Dan itu juga tanda orang-orang saleh. Orang saleh ini Allah Ta'ala beri khusyuk dan juga tenang hati. Ilmu banyak tidak mendatangkan khusyuk lagi. Ilmu banyak belum lagi khusyuk. Ingat, dalam kita ibadat, yang mengesahkan ibadat ilmu fiqh. Ini sah, ini batal, ini tidak sah. Ini sah. Ilmu itu ilmu fiqh. Dalam bab sembahyang, ibadat jadi sah, mengesahkan melalui ilmu fiqh. Tapi kena ingat, tidak semua ibadat yang sah diterima. Walaupun sah, tidak semua diterima. Yang menyebabkan ibadat itu diterima adalah ikhlas. Ikhlas, takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bab ikhlas, bab takwa duduk dalam bab ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, maka ilmu fiqh jangan ditinggalkan, ilmu tasawuf juga jangan ditinggalkan. Maka ulama akhirat ini Allah beri kepada dia ulama akhirat, yang pertama khusyuk, yang kedua ketenangan batin, hati tenang. Di dalam kitab Syekh Ibn Athaillah Tajul Arus, dalam kitab Tajul Arus, satu ketika Syekh Abu Hasan Syazili dia pergi semayang. Dia semayang jumpa ulama-ulama fiqh. Ulama-ulama fiqh. Maka dia semayang sama dengan ulama-ulama, bukan tidak semayang. Tetapi Syekh Abu Hasan kata kepada ulama fiqh, kamu semua tidak sembahyang. Dia kata gitu. Kamu semua tidak sembahyang. Maka bila mendengar itu, kamu semua tidak sembahyang, maka terkejutlah para ulama fiqh tadi. Tidakkah kami sembahyang dengan kamu tadi? Kamu masih lagi kata kami tidak sembahyang. Ya, betul sembahyang. Tetapi tidakkah kamu mendengar firman Allah, Idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apabila diberi kebaikan kamu tegah, dan apabila diberi kesusahan kamu keluh kesah. Illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Tidakkah kamu diberi kebaikan kamu tegah? Yakni ketika mana kamu diberi harta, kamu tidak mau infak. Tidakkah ketika mana kamu diberi ujian, kamu jadi keluh kesah?
Kalaulah diberi ujian kamu keluh kesah, dan kalaulah ketika mana kamu diberi nikmat harta kamu tahan tidak mau infak, maka kamu dikira belum lagi sembahyang. Ini siapa kata? Syekh Abu Hasan Syazili. Maka ada satu ulama besar namanya Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam ini dikenali dengan Sultanul Ulama. Maknanya sultan kepada para ulama. Kalaulah di kalangan ulama-ulama itu naklah melantik sultan di kalangan mereka, maka sultannya Izzuddin Abdul Salam. Namun Izzuddin Abdul Salam ini, bila dia jumpa Syekh Abu Hasan Syazili, dia kata nasib baik jumpa Syekh Abu Hasan Syazili. Kalau tak jumpa kau rosaklah aku ni, punahlah. Bahasa mudahnya gitulah. Punah. Kerana apa? Kerana Syekh Abu Hasan Syazili inilah yang membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu semata-mata tidak cukup. Bahkan dikatakan bahawa hendaklah hati khusyuk kepada Allah. Tadi ulama akhirat tadi kita kata ada 5 kan, tak cukup lagi. Syak kepada yakin, kemudian yang kedua syak kepada yakin, yang pertama sombong kepada tawaduk, dan yang ketiga itu daripada apa tadi? Sombong kepada tawaduk, yang ketiga, kedua saja sebut ni. Tak ingat dah. Okey. Ulama akhirat ini membawa kita kepada 5 5 daripada 5 kepada 5. Yang pertama yakin kepada syak kepada yakin. Yang kedua sombong kepada tawaduk. Yang ketiga pemusuhan kepada kebaikan. Yang keempat cintakan dunia kepada zuhud. Cintakan dunia kepada zuhud. Ini yang keempat. Yang kelima daripada syirik kepada Allah, yakni tidak ikhlas, kepada ikhlas dan takwa kepada Allah. Ini dia. Daripada 5 kepada 5. Inilah yang dibawa oleh ulama akhirat. Maka ulama akhirat akan bawa 5 ini. Maka antara anugerah yang Allah beri kepada ulama akhirat adalah yang besar khusyuk dan juga ketenangan batin, ataupun khusyuk, Allah Ta'ala beri khusyuk dalam ibadat dan hati yang maknanya yang bersih. Maka itulah pakaian para nabi, itulah tanda orang yang soleh, itulah tanda orang benar, dan itulah ulama akhirat. Maka disuruh kita. Adapun dikatakan bahawa ulama akhirat ini juga dikurniakan kepadanya adalah akhlak yang mulia. Maka sifat ulama akhirat ini akhlak yang mulia ini sifat ulama akhirat. Maka ada satu kisah, satu orang alim, dia antaranya banyak kisah-kisah seperti Profesor Hamka katanya. Profesor Hamka dahulu beliau ini dipenjara dengan sebab-sebab tertentu. Dia pun dipenjara dia masuk dalam penjara dan duduk beberapa tahun dalam penjara. Maka di dalam penjara beliau telah menulis tafsir. Tafsir itu dia tafsir Azhar. Dalam penjara boleh tulis tafsir. Ulama dahulu lempar dekat pulau pun, lempar dengan laut pun jadi pulau. Maka dia pun duduk dalam istana, dalam penjara, tulis tafsir. Sampai presiden yang memenjarakan dia itu wafat, meninggal dunia, diganti dengan presiden lain. Presiden yang barulah mengeluarkan dia, bebaskan dia. Maka bila dia bebas keluar daripada penjara,
Yang pertama dia tanya, mana kubur presiden dulu yang memenjarakan dia. Dia tak balik ke rumah, keluar penjara dia tanya, mana kubur. Maka dibawalah ke kubur tadi. Dia buat apa? Dia doakan. Dia pun kata, ada pun segala dosa-dosamu pada aku ni, aku maafkan belaka. Bahkan dia datang ke kubur presiden tu bukan apa, dia nak doa saja. Dia nak mendoakan kepada presiden yang memenjarakan dia. Sedikit pun tidak ada sifat kebencian. Tidak ada sedikit pun sifat rasa nak balas ke tak apa-apa. Bukannya pergi dekat kubur dia sepaknya kakak batu nisan, tidak. Tapi mendoakan. Dia doa siapa? Dia mendoakan orang yang memenjarakan dia. Moga-moga dia almarhum Profesor Hamka ini moga-moga tergolong di kalangan ulama akhirat. Kerana sifat ulama akhirat tidak ada kebencian, tidak ada pemusuhan. Dia mempunyai akhlak yang begitu baik. Adapun perkataan batil, bersenda gurau yang tiada dijaga, tertawa terbahak-bahak, bergerak maknanya sembrono, berbicara tajam, semuanya itu adalah bekas-bekas kesombongan. Dan ini tidak ada di dalam sifat ulama akhirat. Sifat ulama akhirat dia tidak ada perkataan batil, tidak ada. Dan sifat ulama akhirat dia tidak ada bergurau senda yang tidak dijaga. Gurau melampaui batas tidak ada. Ulama akhirat ini dia jaga sifat-sifat macam ni. Tertawa terbahak-bahak, tidak ada bagi ulama-ulama akhirat. Itu bukan sifatnya. Bukan dia tidak ketawa, dia ketawa. Bukan dia tidak bergurau, dia bergurau. Tetapi tidak ada dalam gurauan itu yang melampaui batas, dan tidak ada juga perkataan yang batil. Terbahak-bahak, tidak ada. Ataupun buat sembrono, maknanya ikut suka je. Ataupun berbicara yang tajam, menyindir contohnya, tidak ada. Kalau ada, menegur kepada kebaikan sahaja. Maknanya begitu. Maka Allamah Habib Omar ini, beliau ini sangat lembut orang ni. Lembut, tersenyum sahaja. Hanya katanya satu-satu ketika kalau anak muridnya salah, dia marah. Marah. Itu bukan kerana apa, bukan bersifat keras, tetapi itu hanya sebagai dia ini pendidikan pada anak muridnya sahaja. Tetapi sifat ulama akhirat, ia bersifat lembut. Dia tidak ada bicara tajam. Dan kalau ada semua itu, bergurau senda, bicara tajam, maknanya itu adalah bekas-bekas kesombongan, tanda kesombongan. Maka tidak ada ulama akhirat. Di sini ada cerita yang menarik. Ada satu orang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini Allah Ta'ala beri kepada dia, dia boleh tafsir mimpi. Jangan tanya ustaz bab tafsir mimpi, itu tak pandai tafsir mimpi. Maknanya ada orang dia mimpi beri duit ke ustaz, dia beri lalu. Itu bagus. Mimpi gitu banyak-banyak dah apa. Saya mimpi saya memang bagi duit pada ustaz. Gitu. Kalau gitu maknanya kena bagi duit lah. Contoh saja, gurau saja. Maka Ibnu Sirin ini dia pandai tafsir mimpi. Ini ada cerita. Minta pelajar memahami cerita ini. Ada 3 orang ulama. Ingat, yang datang ini 3 orang ulama. Cerita dia 3 orang ulama. Ketiga-tiga ni ulama, bukan orang biasa. Datang ke rumah Ibnu Sirin. Ketika mana datang, Ibnu Sirin mempersilakan, tafadhal, masuklah ketiga-tiga tadi. Bila masuk ketiga-tiga tadi, dia suruh Ibnu Sirin suruh duduk sekejap. Tiba-tiba di luar sana ada seekor anjing. Seekor anjing. Bukan Ibnu Sirin boleh anjing, tidak. Tapi ada seekor anjing di luar sana. Mungkin Ibnu Sirin tengok anjing itu lapar.
Anjing itu lapar. Maka dia kata sekejap dia beritahu kepada tetamu ketiga-tiga ulama. Tunggu sekejap Dia pun tinggalkan ketiga tetamu tadi. Dia pergi ambil makanan, dia beri makan ke anjing. Dia beri makan ke anjing. Bila dia beri makan ke anjing, ini 3 orang ulama. Ulama yang pertama, dia pun mari tengok. Dia kata apa? Dia kata boleh dia muliakan, dia utamakan anjing pada kita. Kalau kita manusia biasa pun, kita sebagai manusia, takkanlah dia ni tak boleh dapat beza antara kita dengan anjing. Dia boleh tinggal kita, dia utamakan anjing. Katanya orang pertama, ulama pertama. Dia penyakit ulama ada penyakit. Tapi ulama tak kena corona. Takkan ni. Maka ini yang pertama. Yang kedua, ulama yang kedua kata apa? Ulama yang kedua kata, ada pun itu anjing. Ada pun itu anjing. Ada pun aku ini adalah orang yang ada ilmu. Kalaulah orang biasa datang pun, tak patut dia utamakan orang biasa pada aku. Apatah lagi anjing. Katanya orang kedua tadi. Orang yang kedua tadi. Ingat, kedua-dua ini bukan dia cakap, dia hanya cakap dalam hati. Yang pertama cakap dalam hati. Aku ini, dia kata, dia muliakan anjing pada diri aku. Kan aku ni manusia kan? Ini anjing, berapa dia utamakan anjing pada aku? Dia hanya cakap dalam hati. Yang kedua, dia kata aku ni kan ulama. Kalau orang biasa datang pun kena utama aku lagi pada orang biasa. Apa teh ni anjing utama anjing lagi? Kata orang yang kedua. Itu pun bercakap dalam hati, bukan keluar. Orang yang ketiga, dia pun tengok Ibnu Sirin bagi makan anjing, dia keluar dalam lidah apa perkataan dia, "Mai kita balik." Dia ajak balik. Mari balik. Maka ketiga-tiga balik. Balik keluar gitu. Ibnu Sirin lepas pergi makan anjing datang. Tak ada ketiga-tiga tadi. Tidak ada ketiga-tiga tadi. Yang ketiga-tiga itu ulama. Tapi bila melihat perbuatan Ibnu Sirin tadi, dia mula rasa dalam hati tidak puas hati. Dia pun balik. Malam itu ketiga-tiga bermimpi. Mimpi yang orang pertama mimpi. Ulama yang pertama mimpi. Dalam mimpi itu dia berlumba lari dengan anjing. Maka dia berlumba lari dengan anjing, maka dia tinggalkan anjing. Kemudian anjing kejar dia, anjing potong lagi dia. Dia kebun lari lagi, dia potong lagi anjing. Maka ketika dalam mimpi itu dia berlumba lari dengan anjing, ada kala dia menang, ada kala anjing menang. Ada kala dia menang, ada kala anjing menang. Ketika mana anjing potong dia, maka anjing menang ketika itu. Tiba-tiba dia terkejut daripada mimpi. Terkejut daripada tidur dia. Maka dia berfikir, apa makna mimpi aku ni? Belum berlari dengan anjing, anjing menang meninggalkan aku. Orang yang kedua, malam yang sama dia mimpi. Mimpi dia ini, apa dia mimpi? Dia mimpi dia ini terbang ke udara, naik, melepasi langit. Melepasi langit. Dan bila melepasi langit itu, dia telah jumpa satu kelompok orang-orang soleh. Dan di dalam mimpi tadi dia kenal, ini orang-orang soleh datang ke dunia. Dan orang-orang soleh itu sedang duduk dalam keadaan bergembira, dan di hadapan mereka ada makanan, seperti ada majlis jamuan. Maka dia pun ingin bersama dengan orang itu, dengan orang kelompok yang ramai-ramai tadi. Tiba-tiba ditahan. Kata, kamu tidak boleh masuk. Kamu tidak boleh masuk, katanya. Kenapa tidak boleh masuk? Kerana kamu tidak layak berduduk bersama dengan kami semua. Tidak layak duduk sama dengan kami.
maka dia pun terkejut daripada tidur. Dia mari mikir, kenapalah? Sudah duduk dalam majlis para awliya, orang-orang alim, ada jamuan tapi tak boleh masuk, tak boleh makan sekali. Mimpi orang yang kedua, maka dia berfikir, tak tahu apa makna dia. Mimpi yang ketiga. Ketiga ini paling dahsyat. Apa mimpinya? Mimpinya dia sembahyang. Dia pun sembahyang. Dalam mimpi dia sembahyang, dia angkat takbir. Kemudian dia pun rakaat. Kemudian dia i'tidal. Kemudian dia sujud. Dalam mimpi ketika mana dia sujud, dia dikencing oleh anjing. Ketika itu, dalam mimpi itu dia tengah sembahyang, dikencing oleh anjing. Selepas daripada dia pun terkejut daripada tidur dia. Dia berfikir apa makna dia. Sampai begitu sekali mimpi dikencing oleh anjing. Maka ketiga-tiga ini tak tahu apa makna dia. Tak tahu apa makna. Keesokan ketiga-tiga ini bertemu. Dia cerita, malam tadi saya mimpi gini-gini. Kata orang ni, saya mimpi begini juga. Kata orang ni, saya mimpi pun begini juga. Maka masing-masing ketiga-tiga tak tahu makna mimpi apa itu. Lalu dia berkata, orang yang alim dalam bab tafsir mimpi ini tidak ada orang lain, Ibnu Sirin. Kemarin dia cari anjing. Dah kemarin dia cari anjing, malam tadi tiga-tiga mimpi bak anjing belaka. Bak anjing belaka. Maka dalam keadaan macam itu, ketiga-tiga itu pergi berjumpa Ibnu Sirin. Lalu cerita tentang mimpi. Saya mimpi belum berlari dengan anjing. Akhirnya saya kalah, diambil anjing. Maka katanya Ibnu Sirin, adapun kamu, makna mimpi kamu. Mimpi kamu dalam hati kamu ada kesombongan. Kamu merasa kamu lebih mulia pada anjing. Oleh kerana hati kamu itu ada kesombongan, maka Allah nak beritahu, adapun kamu dengan anjing, anjing lebih mulia daripada kamu. Kejut dia. Orang yang kedua, boleh naik dah. Boleh naik dah langit, tapi tak boleh duduk bersama. Katanya Ibnu Sirin, adapun kamu, makna mimpi kamu yang kedua. Kamu merasa kamu sudah alim. Kamu kata aku ni ulama. Kamu merasakan kamu ini sudah alim. Adapun kamu, segala ilmu kamu itu Allah Ta'ala tak pandang sedikit pun. Kedudukan kamu itu lebih rendah daripada anjing. Terkejut dia. Kemudian adapun kamu yang ketiga, mimpi sembahyang, tetapi ketika mana sujud dikencing oleh anjing. Maksud daripada mimpi itu nak memberitahu kepada kamu, apa yang ada dalam hati kamu itu lebih lagi najis daripada air kencing anjing. Maka dengan itu bertaubatlah kamu kepada Allah. Maka ketiga-tiga ulama itu bertaubat kepada Allah. Jangan main-main maknanya. Sebab itulah Uwais Al-Qarani, dia ni awliya, wali Allah, sebaik-baik tabi'in, kekasih Allah ni. Uwais Al-Qarani, dia pergi ambil, dia cari makanan dekat timbunan sampah. Tiba-tiba ada anjing. Dia kata, hei anjing, mu kawasanmu dinu, ni bagi sini, jangan ganggu aku, katanya. Seandainya aku nanti dekat negeri akhirat, aku selamat daripada azab, aku lebih mulia pada kamu, kata Uwais Al-Qarani. Tetapi seandainya aku tidak selamat daripada azab, aku diazab oleh Allah Ta'ala, mu lebih mulia pada aku, katanya Uwais Al-Qarani, kata pada anjing. Gitu maknanya. Maka sifat ulama akhirat tidak ada sifat kesombongan. Tidak ada sifat kesombongan, sifat tawadhu, sifat rendah diri, orang lain lebih alim, orang lain lebih baik. Dan jangan pelekeh. Mungkin Allah beri kita faham ilmu ini, ada lagi ilmu lain apa ni yang kita tak faham, yang dia lebih alim pada kita. Maka itu ciri sifat ulama akhirat. Maka merasa aman dan lengah daripada seksa Tuhan yang maha besar. Ini juga tidak ada daripada sifat ulama.
dan kesenangan amarahnya. Dikatakan bahawa ulama akhirat dia tidak ada rasa aman daripada kemurkaan Allah, rasa takut sama pada Allah. Maka demikianlah sifat ulama-ulama akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan kita dapat belajar dengan ulama-ulama akhirat. Kepada pelajar-pelajar ada ruang, insya-Allah. Ada ruang, ada jalan. Tapi duduk di sini kena jaga adab, kena jaga akhlak. Kalau tidak jaga adab, tidak jaga akhlak, payah kita. Nak dapat duduk dengan ulama akhirat pun tidak akan ada manfaat. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa bila sampai masa nanti, insya-Allah kalau boleh belajar dengan para ulama, para habaib, jaga adab kita. Jaga 4 perkara. Yang pertama, ketaatan kepadanya. Yang kedua, khidmat kepadanya. Yang ketiga, adab kepadanya. Yang keempat, mahabbah, cinta kepadanya. Jumpa ulama akhirat, duduk jaga 4 perkara ini, insya-Allah Allah Ta'ala bukakan pintu ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan kita ulama akhirat. Moga-moga kita dapat belajar dengan ulama akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa mendapat kebaikan bersama dengan ulama-ulama akhirat. Kita mohon kepada Allah agar kita semua dihimpunkan bersama dengan ulama akhirat di negeri akhirat kelak dan mendapat syafaat dengan barakah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung lagi kitab Ihya Ulumuddin ini akan datang dan masih lagi membicarakan mengenai tentang ulama akhirat. Di akhir zaman ini kita perlu belajar untuk mengenali ulama akhirat. Di akhir zaman ini. Maknanya supaya kita dapat panduan dan dapat menyelamatkan diri kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.